عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada tengah hari ini kita sambung kembali tazkirah kita, peringatan kita melalui kitab yang disusun oleh Syekh Salim bin Sumaid, yang mana kitab ini diberi judul Safinatun Najah. Baik, baru ini kita telah berhenti ataupun wakaf pada muka surat yang pertama berkenaan dengan rukun Islam. Pada tengah hari ini insya-Allah kita sambung, iaitulah pasal yang kedua berkenaan dengan rukun iman. Walaupun sedikit kita telah sentuh sebelum daripada ini tentang rukun iman. Berkata Syekh Salim rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fi darin amin. Faslun, muka surat pertama. Yang ada risalah ini ataupun ada kitab ini, boleh buka muka surat yang pertama. Fasal yang kedua, arkanul imani sittatun. Rukun iman 6 perkara. Lalu dia berkata, Syekh berkata, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Wa ma'na la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Kata dia rukun iman 6 perkara. Rukun, sebagaimana kita maklum, rukun-rukun ini tiang bagi iman itu ada 6. Ini asas dasar yang wajib diimani setiap orang muslim yang mukallaf. Apa dia 6 itu? Pertama, antu'mina billah, beriman kepada Allah. Apa makna iman? Kita yakin, kita percaya. Bukan kata sebut sekadar mulut, tetapi hati kita mengiyakan. Bagaimana kita nak mengetahui bahawa orang itu benar-benar beriman? Lalu dizahirkan melalui perbuatan. Patu iman ini biasa kita dengar al-iqraru bil lisan wal qasdu bil qalbi wal amalu bil jawarihi. Kita ikrarkan dengan mulut kita, kita membenarkan dengan hati kita,
dan kita zahirkan, kita tunjukkan melalui amal kerja kita. Ini panggil beriman. Kita yakin dengan Allah, adanya Allah. Allah itu ialah nama bagi Tuhan kita. Ya, baru ni kalau tak silap saya pernah sebut bahawa Allah itu bukan Tuhan tetapi nama bagi Tuhan. Ya, Allah bukan Tuhan tetapi nama bagi Tuhan. Tuhan itu sendiri ialah zat. Satu zat yang wajib ada. Macam mana zat itu? Allah tak minta kita untuk kita berfikir, kerana akal kita ni kecil. Kapasiti kemampuan kita tak mampu nak berfikir bagaimana Allah itu begitu begini. Dan Allah sendiri tidak menuntut satu tanggungjawab, kewajipan bahawa kita berfikir sehingga kita mendapati bagaimana zat Allah. Kerana zat Allah itu tidak sama dengan makhluk, dan makhluk tidak sama sekali sama dengan Allah. Sebab itu memadai kita yakin, percaya dengan hati kita Allah itu wujud, ada, iaitu zat yang azali, yang qadim, yang baqa. Maka yang pertama, untuk mengesahkan ibadat kita, untuk mengesahkan iman kita, hendaklah kita percaya kewujudan Allah. Allah ini wujud. Itu rukun iman yang pertama. Rukun iman yang pertama sampai ke 6 ini pun bukan direka-reka oleh para ulama, tetapi disaring daripada hadis yang agak panjang. Yang mana kita melihat hadis ini ada pada hadis yang kedua daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kalau kita buka kitab hadis yang disusun oleh Imam Nawawi, 40 kitab hadis itu, hadis 40, maka nombornya ialah hadis yang kedua. Cerita tentang Jibril datang bertemu dengan Nabi SAW, bertanya tentang perihal Islam, perihal iman, perihal kiamat. Maka Nabi SAW memberi jawapan satu-satu, dan dalam jawapan tersebut ada dinyatakan bahawa rukun iman itu ada 6. Yang pertama, antuk minabillah, kamu beriman, yakin dengan Allah. Yakin dengan Allah macam mana? Tadilah, hendaklah kita belajar, mengetahui, mencari dalil sehingga hati kita yakin bahawa adanya Allah, adanya pencipta kepada alam ini. Kita kena yakin. Ya, ini dari sudut kita kata akal kita kena mencari dan disandar kepada wahyu Allah melalui Quran dan juga hadis. Yang kedua, rukun iman yang kita panggil wa malaikatihi, beriman, percaya kepada para malaikatnya. Malaikat Allah ini begitu ramai. Seramai mana? Tak terhitung banyaknya. Dan tidak mengetahui seramai mana bilangan para malaikat melainkan Allah jua. Cuma sebahagian ulama mengatakan bahawa wajib bagi kita mengetahui 10 nama para malaikat dan tugasnya. Yang ni wajib tahu. Tak ingat tak apa, tahu. Ya, malaikat Jibril, malaikat Israfil, Mikail, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan, Malik, Zabaniyah. 10. Yang ini wajib diketahui satu per satu. Maknanya kalau kita tak ingat, orang tanya Jibril itu malaikat ke tidak? Ya, kita kata malaikat. Tapi kalau orang minta kita bilang daripada 1 hingga 10, tak ingat. Tapi kalau orang tanya, kita boleh kata ya. Kalau ya, kalau tidak, maka kita kata ini bukan malaikat. Tak apa dah tu, cukup. Memadai dari sudut akidah, pegangan, keyakinan kita. Adapun malaikat-malaikat yang lain, hanya kita diwajibkan tahu bahawa malaikat ini ada, dan ramai tak tahu bilangannya melainkan Allah juga. Ramainya. Jadi kita yakin bahawa malaikat ada, dan kerja malaikat ini berbagai-bagai. Kita dari sudut organisasi mudah kita faham. Kalau dari sudut negara,
Jadi 10 malaikat ni memegang portfolio yang besar lah. Dia pegang esko-esko yang besar ni, menteri-menteri. Umpama begitulah bandingannya. Walillahil masalul a'la. Allah ni kalau kita kira tak boleh nak banding-banding, tapi untuk mudah kita faham. Maka Allah telah menciptakan 10 malaikat untuk menguruskan hal alam ini. Ada 10 yang besar lah, yang wajib kita tahu. Yang baki lagi tu banyak lah. Iaitu malaikat Jibril. Jibril ni kalau orang tanya kerja apa, ini maklum kita. Dan selalu kita dengar, tiba sahaja masuk sahaja bulan Ramadan, orang akan cerita tentang peristiwa nuzul Al-Quran. Maka dikaitkan dengan Jibril. Maka Jibril ini kerjanya ialah menyampaikan wahyu. Yang menyampaikan wahyu kepada para anbiya dan para rasul alaihimussalatu wassalam ialah malaikat Jibril. Kerja dia menyampaikan wahyu. Kemudian malaikat Israfil. Israfil ni kerja apa tuan? Israfil. Tiup sangkakala. Kerja malaikat Israfil ini untuk meniup sangkakala supaya berlaku kemusnahan alam ini. Allah leburkan alam ini, lalu diciptakan alam yang baru. Jadi bagaimana cara nak leburkan alam ini? Maka Allah Ta'ala arahkan pada malaikatnya Israfil untuk meniup sangkakala. Dan dunia ini berada di hujung sangkakala. Sekarang ni dunia tu dah ada di sangkakala. Israfil dah bersedia, tunggu arahannya. Allah kata kiamat, pom, tiup, hancur. Atau malaikat Israfil, kerja dia meniup sangkakala. Sangkakala ni wallahu a'lam macam mana tak tahu, tapi diumpamakan umpama trompet gitu. Ya, macam tanduk lembu tu, buat trompet. Jadi dunia ni ada di hujung muncungnya. Bila mana ditiup, maka berlakulah kiamat. Itu je kerja dia, untuk ready daripada dulu sampai kiamat. Itu kerja Israfil, malaikat Israfil. Yang ketiga, malaikat Mikail. Mikail yang selalu kita dengar nama penyanyi masyhur dahulu, era 80-an. Penyanyi mana? Penyanyi Amerika Syarikat, Michael Jackson. Jadi Michael Jackson tu nama dia malaikat. Ambil daripada Mikail, jadi Michael. Ya. Jadi Michael tu malaikat lah. Malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini memegang portfolio ataupun menteri keuangan. Bahagian ekonomi Mikail lah pegang. Allah Ta'ala arahkan bahawa bajet itu nak diturunkan di mana? Turun dekat bandar Kuala Lumpur. Banyak mana? Ada kapasiti tertentu. Lalu Allah Ta'ala arahkan pada Israfil, bawa bajet ini pergi Kuala Lumpur, arahkan awan, turunkan hujan. Nampak gelap di kampung kita. Tapi kalau bajet itu bukan turun dekat kampung kita, dia akan berarak pergi tempat yang diarahkan oleh Allah. Maka Mikail yang mengarahkan awan itu pergi ke mana sahaja di atas arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang menjaga rezeki ini ialah Mikail. Rezeki kita ni, rezeki makhluk Allah ini dijaga oleh Mikail. Malaikat Mikail. Itu malaikat yang kita bilang tadi ialah malaikat yang ketiga. Sebab itu Yahudi dia suka dengan malaikat ni. Pasal apa? Pasal mendatangkan rezeki. Yang dia tak apa-apa setujunya malaikat Jibril, kemudian malaikat Israel. Ini dia marah. Tak belagan. Kenapa? Kerana malaikat yang keempat ini Israel ataupun namanya Malikul Maut, kerjanya ambil nyawa orang.
Kerja mengambil nyawa orang, kerja bunuh orang. Mana-mana orang mati, sama ada orang yang telah mati ataupun kita yang akan mati, maka yang buat kerja ambil nyawa manusia ini, ambil nyawa semua makhluk Allah ini, ialah kerja Israel ataupun Malikil Maut. Malikil Maut. Dan Malikil Maut ini dia ada satu nama malaikat dan ada petugas-petugas dia yang ramai. Sebab itu mati dari sudut akidah kita bukan kerana mati kena itu kena ini. Kena mati itu sebenarnya kena itu kena ini, sebab itu ialah sebab je. Andai kata tidak kena sesuatu perkara, dia akan mati. Kenapa? Kerana ajal sudah ditentukan. Mana kalau orang mati itu apa? Mati kita kata kena bom, aksiden, jatuh bangunan, mati. Maka kita pun bercakap mati orang tu. Kenapa? Aksiden. Bukan mati kerana aksiden. Memang hari itu dia akan mati kalau tak aksiden. Kenapa? Ajalnya sudah sampai. Walaupun dia tidur atas katil dia, mati. Kenapa? Kerana Malikul Maut sudah bersedia nak ambil nyawa dia di mana sahaja. Cuma berlaku itu ialah bersebab. Jadi nampak zahirnya sebab, tapi kalau tak ada sebab pun mati juga. Ya. Itu kita kena yakin dan percaya. Itu malaikat yang keempat. Yang kelima, keenam, iaitulah malaikat Munkar dan Nakir. Ya. Munkar Nakir. Munkar Nakir ni kerja dia soal orang. Soal orang. Ada tukang soal. Dan soal ni tengok orang. Sekiranya orang tu bagus, maka dia akan layan dengan bagus. Soalan-soalan pun, jawapan pun bagus. Manis muka, tak garang, tak marah. Tapi kalau orang itu jahat, zalim, ni cara lain, kasar. Samalah macam kita tu. Kita bermuamalah dengan orang baik, cara berlemah lembut. Tapi kalau kita muamalah dengan pencuri, perampok, lain. Tanya juga, tapi tanya tu keluar aurat ni, kita tekan dia. Tapi kalau orang baik, lahannya kita bercakap. Munkar Nakir begitulah kasarnya menyoal mereka yang telah mati dalam kubur. Soal. Qadar ke bumi 7 langkah, malaikat datang. Dan malaikat akan tanya. Bukan makna tinggal kubur baru malaikat tu datang, tak. Batu setengah daripada setengah. Wallahualam, mungkin kekeliruan, silap faham. Jadi tunggu. Pasal apa? Takut malaikat tak datang. Kalau kena tinggal dulu baru datang, tak. Kerana berlaku sejarah Nabi SAW kebumikan para sahabat. Maka Nabi minta pada sahabat yang ada di atas muka bumi mendoakan kepada sahabatnya yang telah meninggal dunia supaya sabar, tenang di atas apa yang akan disual oleh Munkar dan Nakir. Walhal waktu itu Nabi belum beredar lagi, Nabi lagi. Mari dah Munkar Nakir. Jadi Munkar Nakir ni kerja dia soal. Dan suara Munkar Nakir ni ialah, kalau kita nak faham bandingan, hari ni ialah suara guru. Begitulah kuatnya suara dalam kubur tanya orang mati. Batu azab fitnah kubur ini, kalau tidak diazab dengan hayawan-hayawan binatang berbisa, cukup dengan melihat muka Munkar dan Nakir memadailah sekiranya nak mengazabkan orang kubur, orang mati. Cukup. Ngerinya, menakutkannya, suaranya, segala-galanya azab. Bagaimana cara kita nak selamat? Ulama mengambil daripada hadis-hadis Nabi yang banyak. Lalu sekiranya seseorang itu senantiasa mengamalkan suratul Ikhlas. Surah apa tuan? Surah Ikhlas. Qul ya ayyuhal kafirun. Tak pernah dengar surah Ikhlas. Biasa kita dengarnya Qul huwallah.
Jadi baca qul huwallah, bukan qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun. Perbanyakkan baca suratul Ikhlas. Baca qul huwallah banyak-banyak. InsyaAllah orang ni bila mana meninggal ia dalam keadaan beramal baca suratul Ikhlas, InsyaAllah Allah akan selamatkannya daripada fitnah kubur, selamatkannya daripada himpitan kubur. Jadi mana kalau kita masuk kubur dah menjadi wirid dan amalan kita baca qul huwallah, malaikat tu pergi juga, dah pergi sekadar ziarah tengok, kemudian ditinggalkan. Jadi bila mana ditinggalkan tanpa fitnah, tanpa azab di kubur, Nabi memberitahu sekiranya dia selamat berjaya di alam kubur pada malam pertama, maka dia akan selamat seterusnya. Tapi kalau dia tak selamat malam pertama di alam kubur, maka nahas hari-hari yang seterusnya. Nak minta tolong orang, tak dengar ada orang tak ada agak ni, lupa tak ingat dah. Kena nasi kambing, nasi biryani orang atas darat tu. Dia ingat pada si arwah ni duit dia banyak apa, buat besar sikit nak pahala sedekah. Mana makan seronok kena nasi kambing, nasi tu nasi ni habis tuan. Kenyang tidur. Kita dalam kubur tak tahu macam mana. Nak ceritanya meraung ahli kubur itu tak boleh buat apa dah orang yang ada di atas darat. Oleh kerana itu persiapkan diri kita. Sebelum kita masuk kubur, perbanyakkanlah amalan-amalan soleh. Di antaranya perbanyakkan baca suratul Ikhlas. InsyaAllah kita akan selamat. Masa kita hidup, iman kita akan jadi kuat. Masa kita hidup, kelebihan baca suratul Ikhlas ni, iman kita makin kuat, makin kuat. Dan amalan untuk kenali di antaranya ialah banyak baca surah Al-Ikhlas. Duduk ingat baca, baca Bismillahirrahmanirrahim sampai habis. Baca juga. Tu. Jadi kenapa nak selamat daripada fitnah muka nakir? Tanya seorang, pukul seorang. Pukul malaikat dia tak sama dengan orang. Muka nakir bila mana dia pukul sungguh. Dia tak ada belas kasihan dah. Orang ni tengok-tengok ada lagi, orang ni tak ada belas kasihan, orang lain ada belas kasihan. Ada perasaan. Macam kita lah jenis tak tahan orang ni dipukul sebagainya, walaupun dia jahat tapi dalam hati kita rasa kesian. Walaupun kalau ingat pada dia buat jahat tu kita pun nak marah, tapi bila mana orang pukul, orang kata, orang tak, maka kita ni hak jenis hati lembut sikit ni cukuplah, padanlah. Orang yang tak kesian tak, dia kata dia pukul sampai mati dia tak apa lagi. Bahkan dia rasa bangga pula pukul orang sampai mati. Kenapa? Geram sangat, jahat sangat. Tapi bagi kita ni Allah menyesal, sedih, tak boleh halang daripada orang ini dipukul sehingga mati. Kenapa? Jiwa kita tu ada kehalusan, ada kasihan. Malaikat tak ada. Allah kata pukul, dia pukul. Meraunglah tara mana pun, pukul tak berhenti. Itu baru pukul. Jadi malaikat muka dan nakir ialah kerjanya menyoal orang mati. Kerja soal siasat. Masa hidup atas dunia dulu kamu ni apa dan sebagainya. Malaikat yang ke 7 dan ke-8 iaitu Raqib dan juga Atid. Raqib, Atid, jaga sebelah kanan kita dan kiri kita. Maknanya Allah Ta'ala telah melantik setiap diri manusia itu ada SU-nya sendiri. Setiap usaha dia catat. Dan tukar catat ni dia tak berhenti catat. Dia tak pernah rasa penat, rasa lelah. Kenapa? Kerana pencatat ini dia tak makan, dia tak minum, dia tak tidur. Catat hatta al-anid, sehingga kita mengeluh pun dicatat juga. Mengeluh, mengerang, kita sakit, mengerang kita sakit. Berapa kali kita mengerang, dia tulis lah. Habis tu dia. Mengerang pun salih juga. Pasal apa? Mengerang tu dia akan kira pula di akhirat. Mengerang ni mengerang protes tak puas hati, penyakit ke, ataupun mengerang ni kerana tak tahan sangat sakit.
Jadi kalau kita mengerah kerana tak tahan sangat sakit, kita tahan dah, tapi keluar juga suara, bukan kerana nak protes, tak puas hati di atas penyakit kita, boleh pahala. Tapi kalau mengerah kita geram, tak puas hati, rasa kecewa, rasa putus asa, yang ni dikira juga. Dikira orang yang putus asa daripada rahmat Tuhan. Dia bagi dosa. Walah mengerahnya, bukan kita kata pada orang pun. Ini betapa adil Allah, maknanya dilantik SU ni untuk kita. Sebab itu para ulama kata ahli sufi, orang salib pada jalan Allah, dia kata andai kata manusia membeli surat catatan itu dengan duitnya sendiri, nescaya dia kurang berkata-kata, apa tu pun dia tak akan berkata-kata melainkan perkara-perkara yang penting sahaja. Sebab apa tuan, kita ni suka bercakap. Bila mana bercakap banyak, kertas banyak guna. Bila mana banyak guna, habis kertas, dia minta duit yang kita nak beli kertas pula. Dia kata tuan, minta duit sekian-sekian. Pasal apa? Nak beli kertas. Rasa baru beli semalam dah. Habis dia kata. Ya ke habis? Ni habis dah. Pasal apa? Catat banyak sangat kita bercakap benda-benda yang bukan-bukan. Jadi oleh kerana kita ni tengok kejap-kejap habis, kejap-kejap habis, serabut juga. Kalau macam tu aku tak bercakap. Nak ceritanya, kalaulah manusia itu sedar, dan kalaulah kertas catatan itu dibeli, nescaya manusia tak akan bazirkan duit dia untuk mencatat perkara-perkara yang tak berfaedah, terpaksa kena keluar duit sendiri nak catat apa yang kita bercakap. Tapi oleh kerana catatan itu bukan di kertas, ada di sisi para malaikat, maka kita tak terasa. Betul orang nak bercakap jahat, dia bercakap je. Dia nak fitnah orang, dia fitnah. Dia nak hentam orang, nak kata bukan-bukan, dia kata. Kenapa? Kerana kertas dia tak beli. Dia tak terasa bahawa mesti kena keluar dana yang besar untuk beli kertas, malaikat nak menulis. Cuma catatan itu, jaga-jaga akhirat Allah akan buka balik dan kita sendiri akan baca. Kalau baiklah catatan itu, maka kita akan diserah buku catatan itu kepada kita melalui tangan kanan. Pada waktu itu kita sudah tahu dan yakin bahawa kita ni orang yang bertuah. Tapi sebaliknya orang yang banyak buruk, banyak jahat, banyak suatu perkara-perkara yang dicegah, dilarang oleh Allah, maka diserah melalui tangan kiri. Maka Tuhan dia juga tahu bahawa dia ni orang yang tidak bernasib baik. Pada waktu itu menyesal habis. Ini kerja malaikat roket dan juga hati. Malaikat yang berada di kanan kita merupakan ketua kepada malaikat yang berada di sebelah kiri kita. Betapa rahman rahim Allah, diberi peluang 2 jam, kata setengah ulama, kata setengah 4-5 jam, memberi ruang kepada tuan empunya yang melakukan perkara buruk ini, supaya malaikat sebelah kiri jangan catat lagi. Memberi peluang, kok sekejap lagi dia bertaubat istighfar, kira tak perlu takat terus. Tapi kalau benda kebaikan, kebajikan, buat sahaja, lalu dicatat. 1 sama dengan 10. Cepatnya benda baik. Benda buruk, tak. Dia beri tempoh. Sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam. Tengok, tak ada chance nak taubat, baru tulis. 1 benda buruk, baru tulis 1. Jujurnya malaikat berada di sebelah kiri kerana mendengar arahan malaikat yang berada di sebelah kanan. Dalam malaikat yang ke-9 dan yang ke-10 wajib kita ketahui ialah Ridwan dan juga Zabaniyah. Yang kita masa kecil dia ajar Malik Ridwan, Malik Zabaniyah, Malik belaka. Malaikat yang menjaga syurga, malaikat yang menjaga neraka. Malaikat yang menjaga syurga, mukanya senyum, menawan, manis, tengok seronok. Tapi malaikat yang menjaga neraka, daripada awal kejadian sampai ke bila-bila tak pernah senyum, bengih daripada awal kejadian. Sehingga mana Nabi ketika mana dibawa melawat melawat syurga, melawat neraka, Nabi tengok malaikat yang jaga neraka ni muka masam. Orang lain jumpa dengan Nabi ni semua senyum. Lalu Nabi tanya, wahai Jibril, ni pasal apa ni orang muka macam ni? Maka Jibril pun jawab, Allah jadikan dia begitu dah. Itu pun kata senyumlah sikit pada hari itu sahaja, kemudian tak senyum. Kita tuan atas dunia ni macam wadah lah. Tengok saudara-saudara kita yang kerja wadah, yang kalau jenis tumbuh bulu,
Sengaja disimpan. Misal bergulung-gulung, umpama Mr. Potato. Kenapa? Nak menakutkan orang ada dalam penjara. Walau suaranya boleh ada suara kecil je, ataupun dalam hati dia ada taman. Pasal apa? Nak suruh orang tengok ni takut. Misalnya pun bukan letak pistol dekat misal, tidak. Kenapa? Tengok misal tu dah menggerunkan, menakutkan, baru misal. Cuma itulah panduan rasa takut. Tapi kalau dia balik rumah, yang kat rumah tak ada misal, yang misal yang pula takut. Itu biasa tuan. Orang macam ni. Jadi nak bagi tahu, kalau manusia tengok rupa macam tu pun dah menakutkan, malaikat penjaga neraka lagilah. Yang jaga neraka ni Nabi SAW sebut matanya biru kehitam-hitangan, dan juga mulut dia ada taring pula. Malaikat jaga neraka ni ada taring. Kemudian Allah Ta'ala memekakkan telinga-telinga para malaikat tukang azab tersebut. Maknanya ahli neraka meraunglah tara mana pun tak dengar. Ni, ya? Maknanya dengar hanya arahan Allah. Rauman manusia meraung tak boleh. Dia pukul, dia hentam, hari-hari tak berhenti. Ini ialah penjaga-penjaga neraka. Dan wajib bagi kita mengetahui 10 ini daripada malaikat Jibril sehingga Malik Zabaniah, penjaga neraka. Itu maknanya beriman dengan apa? Para malaikat rukun iman yang kedua. Percaya, yakin adanya malaikat. Dan malaikat-malaikat yang jaga diri kita banyak lagi. Kalau kita duduk, dia berada kiri kanan. Kalau kita berjalan, depan, belakang. Bila mana kita tidur, dekat kepala seorang, dekat kaki seorang. Allah Ta'ala nak jaga manusia sedemikian rupa. Di hidung kita ada malaikat, di telinga kita ada malaikat, di mulut kita ada malaikat. Jaga kok serangga masuk tidur tenganga mulut. Tak pernah masuk benda pun. Kenapa? Kerana ada penjaganya. Isteri kita misal kata minta suruh jaga kita, dia pun orang macam kita juga. Bolehlah jaga waktu tak tidur. Kalau dia tidur, kita tidur, siapa nak jaga kita? Jawabannya Allah. Allah jaga, hantar malaikat menjaga. Semua orang ni dijaga, tak kena bayar. Ya, itu bertuahnya kita selaku orang Islam, beriman dan yakin kepada para malaikat. Yang ketiga rukun iman, iaitu kita percaya kepada kitab-kitabnya. Kitab Allah. Kitab Allah ini ada berapa tuan? Kitab Allah ada 4, betul dah, tapi tak tepat. Semua kitab Allah ni turun daripada langit 104 buah. Betul dah. 4 betul juga masuk dalam 100. 104 buah. Banyaknya kitab. 104 buah kitab diturunkan daripada langit ke bumi. Yang besar 4. Yang besar tu kita duduk pegang 4 tu. Ya. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Kesemuanya 104 buah. Dan apa isi kandungan terkandung daripada kitab-kitab terdahulu telah disaring-saring, telah dibaik pulih, maka sempurnanya terkandung dalam Al-Quran 1 buah. Dan itulah yang menceritakan tentang perkara-perkara terdahulu, sekarang akan datang. Maka kita kena percaya. Sebab itu kita orang Islam percaya ke semua kitab-kitab yang diturunkan. Adapun Yahudi, dia tak percaya kepada kitab Injil. Kenapa? Kitab Injil diturun kepada Nabi Isa. Maka mereka itu tidak beriman dengan Nabi Isa. Alasannya kerana Nabi Isa ini ialah anak jalah, anak luar nikah, kerana tanpa bapa. Dia tak beriman, sebab tu dia kafir. Orang Kristian pula, Nasrani, dia tak percaya pada Al-Quran. Tak percaya, tak beriman dengan Al-Quran. Sebab tu dia kafir.
Dan dia juga menolak apa yang dibawa oleh Yahudi. Yahudi beriman dengan kitab Taurat dan beriman dengan kitab Zabur. Dan kitab Zabur disyarah pula nama Talmud. Dan syarah pun syarah ikut dia lah, bukan syarah ikut Tuhan. Maka keseluruh kitab-kitab yang diturunkan itu, yang besar itu 3 sebelum Al-Quran, semuanya telah dipinda-pinda oleh ahli kitab di kalangan mereka. Maka turunlah kitab terakhir Al-Quran, melengkapkan keseluruhan 104 buah kitab, dan kita orang mukmin semuanya kita percaya. Bukan percaya hak reka ni, percaya hak asal diturunkan. Ya. Sebab tu kita boleh masuk syurga. Orang Nasrani tak boleh masuk syurga sebab dia tak beriman dengan Al-Quran. Orang Yahudi tak boleh masuk syurga kerana dia tak beriman dengan Injil, tak beriman dengan Quran. Tak beriman. Ini kutubihi. Bagaimana makna beriman itu? Apa makna beriman dengan kitab? Makna beriman dengan kitab iaitu apa sahaja yang berbentuk arahan, suruhan, larangan, pilihan, maka diserah kepada manusia, maka manusia wajib mengikuti sekiranya perkara itu wajib. Wajib dijauhi sekiranya perkara itu haram. Itu makna beriman. Bukan sekadar percaya apa yang Quran sebut, tak. Apa yang Quran suruh, lawan. Patut cerita sini tu kena faham tak? Kena faham rukun iman. Selesai rukun iman, rukun Islam, yang lain itu mudah. Lepas tu kita kena tanya diri kita, aku ni benar-benar beriman ke tidak? Lepas tu kadang-kadang orang dia mengaku beriman, tapi dia sendiri pun tak faham apa itu iman. Apa tuntutan iman? Dia tak faham. Tak faham. Kita baca, saya pernah sebut, pasal baru ni dah sebut, ini sebut pula. Allah Ta'ala menyebut dalam ayat yang kedua surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab, demikian kitab itu. Mana? Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada syak ragu-ragu padanya. Tak ada syak, tak ada ragu-ragu. Maknanya apa yang disebut itu tepat, betul, berkesan. Kalau kita orang beriman, kena yakin, kena percaya. Jangan ada sedikit pun rasa ragu-ragu. Mana-mana orang ada dalam hati dia syak sedikit sahaja, kafir laknat tu. Ya ke? Sudah. Kalau ya ke lintasan was-was, tak apa. Tapi kalau ya ke menjadi akidah pegangan, tak berapa percaya, ada syak, kafir. Kafir. Dalam bab akidah tak ada kompromi. Ada. Sebab tu kita kena mengaji. Bila mana kita mengaji, kita tahu. Bila mana kita tahu ada sesuatu yang cocok dengan jiwa kita, mungkin kita mudah ikut. Ada sesuatu arahan yang payah dengan jiwa kita, mungkin payah kita ikut. Tapi kalau kita payah ikut, kita faham, kita yakin, kita percaya, mungkin kita langgar. Tapi yakin, tetap kita yakin. Salah tetap salah, tapi kerana nak buat maksiat, dorongan nafsu, dia terlibat dengan dosa, dia tak terlibat dengan kufur. Tapi kalau dia tak tahu, maka dia lawan, dia tentang. Di masa sama ada orang yang tolong bagi tahu, dia akan keluar tanpa dia sedar, dia telah murtad. Lepas tu sekarang ni kita nak sebut tentang hukum, bukan nak menghukum orang, tak. Mana-mana orang yang syak pada Al-Quran mengatakan ya ke tak apa arahan Allah, syak, sedangkan dia tahu, kafir. Kafir. Baik, kalau tak tahu, Allah suruh kita belajar. Kalau tak faham, di mana tak faham, disuruh kita tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli yang zikir, ahli ilmu, sekiranya kamu tidak ketahui. Allah minta suruh kita tanya, suruh kita belajar. Ini tidak cakap mengaku, meracau tuhala, tapi di masa sama mengaku beriman dan sebagainya. Sedangkan ayat pertama tak lepas dah. Ayat kedua tak lepas dah. Nak pergi ketiga, keempat, lagi tak lepas. Ni dok syarah bukan-bukan. Ini tuan. Mengaji, minta mengaji sikit.
tak percaya dengan orang ni, hang mengaji sendiri. Hari ni maknanya kita tak nak belajar, kita nak mendalam. Sebab tu kata la raibah, la syakka. Tidak ada syak tentang apa yang ada dalam Quran, betul daripada Allah. Dan Al-Quran itu Allah kata huda, menjadi petunjuk lil muttaqi, orang yang yakin bertakwa pada Allah saja. Kalau orang tak yakin, tak bertakwa pada Allah, Quran tidak memberi manfaat kepadanya, baik dunianya hatta akhiratnya. Tak ada manfaat. Karena Allah telah mengkhususkan manfaat Al-Quran ini hanyalah lil muttaqi. Muttaqi. Jadi kita ni usaha nak jadi muttaqi. Nak jadi benar-benar orang takut, pegang sungguh. Maka panggil beriman dengan kitab. Maknanya Allah kata sungguh, ya, walaupun langgar, tak apa. Tapi jangan kata tidak, ataupun jangan adalah hati ya ke tidak, jangan. Ni tuan, bahaya. Tak boleh. Dalam Quran ni banyak kan? Banyak kisah, banyak suruhan, banyak larangan, banyak pilihan. Suruhannya ada dua dalam fiqh kita mengaji. Pertama wajib, yang kedua sunat. Yang ni Allah suruh kita buat. Cuma suruh wajib tak buat dosa, suruh sunat tak buat rugi, tak berdosa. Dan dua larang, iaitu haram dan makruh. Haram kalau kita buat berdosa, makruh kalau kita buat tak berdosa tapi rugi. Dua dilarang. Allah larang dua ni, haram dan makruh. Haram jangan buat, dosa. Makruh jangan buat, kalau kamu buat rugi, kalau kamu tinggal dapat pahala. Satu harus, yang ni kamu nak buat pun tak apa, tak nak buat pun tak apa. Kalau kamu buat pun tak dapat pahala, kalau kamu tinggal pun tak dikenakan dosa. Tetapi kalau kamu buat dengan niat kerana aku bagi pahala. Itu mana harus. Maka dalam Quran ada 5 itu. Sebagaimana Allah minta kita sembahyang. Sembahyang ni arahan wajib. Maknanya kalau kita tak sembahyang berdosa. Tapi jangan sampai menafikan kewajiban sembahyang. Itu kufur. Dia tahu situ. Bagaimana 2 hari, 3 hari lepas berarak Pak Aryu 355. Sebahagiannya, bukan semua di situ hukum Islam, tak. Tapi sebahagian itu. Sebahagian daripada Islam. Orang takzir sebatang paling kurang 40, paling banyak 80. Tak boleh lebih pada 80. Itu panggil hukuman takzir dari sudut uratan. Maka bagaimana cara nak rawat, cara semua sekali Allah telah sebut dalam Quran. Sebab tu dia suruh kita yakin. Yakin ni benda tak nampak tuan. Benda tak nampak tetapi kita boleh rasa. Kalau benda nampak orang tak panggil beriman. Saya suruh percaya, mana benda tengok. Kalau dah tunjuk tengok, awak tak suruh percaya pun memang saya percaya dah sebab saya nampak. Kalau dah tengok yang ni benda tak nampak, lepas tu suruh percaya. Allah nak uji kita, betul ke tidak kita ni yakin dengan Allah. Sebab tu Quran ni kena pegang, kena yakin. Semua apa yang disebut dalam Quran tu betul lah tu. Yang kita mampu buat, tak mampu buat, yang tu nombor 2. Pertama sekali percaya dulu. Jangan ada syak, jangan ada penafian, jangan. Kufur tuan-tuan, kufur. Kufur tu bunyi lembut, kafir. Orang Kelantan kata kafir. Kafir. Kafir bunyi kasar sikit, apa kafir Ustaz? Kafir tolak Islam. Kafir tolak Quran. Kafir syak dengan Quran. Kafir. Syak. Sebab Allah kata jangan syak Quran ni. Mana kena beriman. Beriman artinya percaya 100%. Sepenuh hati. Ya. Walaupun aku tak faham. Faham tuan-tuan? Tu. Jadi kalau nak syarah percaya pada kitab ni panjang lebar. Tu yang boleh bagi tahu dulu. Kena percaya dengan kitab Allah, dan kitab yang kita belajar ialah Al-Quran. Al-Quran tu pun banyak kita ni hanya belajar setakat berhenti, setakat boleh baca. Belajar hari ni setakat boleh baca, lepas tu baca pula dah boleh baca, setengah orang lagi belajar nak suruh sedap dengar, ambil taranum sikit. Lebih pada tu tak.
Tak. Hanya kelompok tertentu sahaja. Itu pun tak faham keseluruhan. Mana kita sekadar boleh baca. Apa tuntutan daripada apa yang awak baca? Saya pun tak faham. Tapi baca boleh. Taranu pegang telinga, nak cabut telinga pula gitu. Nak suruhnya ada lengan-langut bunga. Tapi apa yang Allah minta, tak tahu. Maknanya tak memenuhi ciri-ciri tuntutan kita. Al-Quran diturunkan untuk kita baca, untuk kita faham, untuk kita tadabbur, untuk kita amalkan, untuk kita sebarkan. Itu Quran. Bukan mana sekadar untuk kita baca. Tak. Ini tak beramal. Bagaimana nak beramal kalau kita tak faham? Jadi maknanya beriman dengan kitab ini, kitab yang kita baca hari ini adalah Al-Quran. Ada zaman Nabi, dia kata, ya Rasulullah, macam mana kalau saya nak baca kitab Taurat, Injil? Nabi larang. Cukup kalau baca Al-Quran. Mana kalau kita nak faham betul, faham Al-Quran, faham. Yang lain itu faham. Cuma kalau nak baca tambahan, boleh. Tapi bagi orang yang tak kuat imannya, kalau baca boleh goyah imannya, haram baca kitab ini. Haram baca Bible. Kalau bagi mereka yang imannya tak kuat, akidah tak kuat, haram baca Bible. Haram. Kenapa? Dia boleh menggoyahkan jiwa akidah dia. Jadi goyah, ya ke? Sudah. Sedangkan Allah suruh kita yakin. Sebab tu Nabi larang awal-awal lagi. Kenapa? Dia melihat kepada umat. Bukan zaman tu Allah tunjuk isyarat. Umat di akhir zaman kalau benar, boleh dia pakat baca. Hari ni pun kalau tak tahu baca, setengah pada setengah. Kenapa? Nabi nak jaga iman umatnya supaya tidak tersasar. Ini percaya pada kitab. Wa rusulihi wal yaumil akhir. Percaya pada Rasul. Masa pun nak cukup dah tu. Jadi Rasul, hari akhir ini, mungkin kita syarah pada masa lain. Jadi cukup hari ini kita percaya bahawa Allah itu wujud. Batu kita ni nak berdebat. Allah Ta'ala cabar mana-mana orang yang kufur pada Allah, kalau dia mengatakan Islam tak betul, tak tepat, 25 jam kita cabar orang yang tidak beriman untuk berhujah dengan Islam. Kita berani. Kenapa? Kerana wahyu ada bersama dengan kita. Dan kita yakin Allah sebut, idza ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Apabila datang kebenaran, kebatilan akan musnah, lenyap dan akan hilang buat selama-lamanya. Sebab tu orang musuh Islam dia tak berani berdebat dengan cendekiawan Islam, alim ulama Islam. Dia duk berdebat dengan orang jahil. Orang jahil sebab dia kosong. Sebab dia kosong. Tapi kalau orang yang berilmu, dia takut. Atau Allah tak kabarkan, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Wahai Yahudi, wahai Nasrani, wahai agama-agama lain pengikut Yahudi, pengikut Nasrani, mari kita berhujah, mari kita berdebat. Kalau kamu betul, hatu burhanakum. Bawa hujah kamu kat sini. In kuntum sadiqin, kalau kamu kata kamu betul, mari kita hujah. Tapi mereka takut. Kenapa? Dia tahu dah bahawa dia berada pada pihak yang salah. Cuma pengikut ini fanatik taksub. Apa tuan? Membuta tuli ke mentuli buta. Batu Islam cabar 24 jam. Mari nak berhujah. Nak berhujah mana? Bukan cabar nak berperang, nak berhujah. Hatu burhanakum. Mari. Kita ni punya hatu lari dah. Hatu ni bukan hantu. Hatu ni buat mari. Kita ni punya hantu. Hantu lari. Pasal apa? Duk faham hantu jenis jin apa. Islam cabar. Kita takut tu pasal kita tak isi dengan Quran. Kalau isi dengan Quran, insya-Allah beres, dunia beres, akhirat beres. Boleh? Kuat sikit nak suruh hilang mengatuk. Kalau tak tuan mengatuk ni. Waktu ni waktu mengatuk. Duduk alaikum pula, duduk Allah. Bukan kata tuan-tuan lah, saya kalau duduk tempat tuan-tuan saya tidur. Tapi kalau ustaz tu akak suara sikit, mengatuk juga tapi gagah sikit tak jadi tidur. Bukan kata hamasah nak tak. Kuat suara supaya kita hilang mengatuk. Syaitan ni ganggu kita ni. Nampak segar belakang tak nampak mengatuk tu, jaya alhamdulillah. Sekadar tuan-tuan, insya-Allah dalam bab rukun iman Rasul hingga akhir kita akan syarah, kita akan bincang muzakarah pada kuliah kita yang akan datang insya-Allah. Moga-moga sedikit pengisian itu dapat bermanfaat pada kita dunia kita akhirat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.